Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk penjelasan bacaan riwayat Hafs. Okey, dalam tajuk ni ada 4 bahagian yang kami akan bentangkan, iaitu yang pertama ialah pengenalan Imam Hafs, yang kedua bacaan Raum dan Ishmam, dan yang ketiga adalah imalah, dan yang terakhir ialah tajuk naqal. Okey, di sini kami sertakan juga cara bacaan dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Asika binti Syahadi 183-11084. Okey, hari ini saya akan bentangkan tajuk pengenalan riwayat Hafs. Nama sebenar beliau adalah Abu Ummaham bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abu Daud. Okey, beliau juga dikenali dengan nama Abu Hafs. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 90 Hijrah dan wafat pada 180 Hijrah. Okey, beliau mengambil ilmu qiraat ini dari Hashim yang merupakan ayah dirinya secara talakil, dan beliau mengambil qiraat ini dari Hashim secara tilawah. Okey, beliau juga pernah menduduki kota Baghdad dan Mekah untuk mengajar dan membaca di semua kalangan manusia dan menjadi muka yang terkenal. Seterusnya iaitu kelebihan-kelebihannya. Okey, riwayat yang syahir ni dari bacaan Hashim adalah riwayat Abi Ummaham bin Sulaiman. Okey, Abu Isyam ni macam pernah berkatalah bahawa beliau ni macam merupakan periwayat kepada Imam Hashim yang paling halim dan mengambil bacaan qiraat dia daripada gurunya secara musyafahat dan secara talakil. Beliau ni macam lebih rajin dan syahir daripada Syu'bah dan Dab al-Huruf untuk meletakkan baris-baris uruf-uruf Al-Quran. Okey, dan hari sekali iaitu sumbangan-sumbangannya. Beliau merupakan seorang ulama yang masyhur di dalam bidang qiraat Al-Quran. Okey, ulama-ulama terdahulu ni macam berperanan besarlah di dalam menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ni macam mempunyai ramai muridnya sebagai bukti ketinggian ilmunya dan sumbangan kepada masyarakat Islam. Okey, sumbangan melalui majlis-majlisnya, contoh ilmu adalah ilmu muzakarah, ilmu pengajaran dan sebagainya. Sehinggalah ilmu qiraat ini berkembang sampai ke hari ini berbanding dengan riwayat-riwayat lain. Contoh keistimewaan riwayat ini adalah sanad Imam Hafs bersambung dengan gurunya sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syazwadi binti Syamsul Kamal, nombor metrik D18311067. Baik, hari ini saya akan bentangkan tentang cara bacaan Raum dan Ishmam. Saya akan mulakan dengan cara bacaan Raum, iaitu Raum bermaksud menyembunyikan sebahagian-sebahagian huruf atau melemahkan suara huruf tersebut dan hanya didengari oleh orang-orang yang berhampiran, atau cara bacaannya hanya 1/3 dari ayat asal. Okey. Cara bacaannya iaitu la ta'manuna, iaitu kita meletakkan antara mim dengan nun tu ada nun yang berbaris domah, tapi kita melemahkan bunyinya. Okey, saya ulang. Cara bacaannya la ta'manuna. Orang jauh tak akan dengar bunyi nu tu, tapi orang berhampiran akan dengar. Okey, saya akan teruskan dengan cara bacaan Ishmam, iaitu Ishmam bermaksud menyatukan dua huruf atau dua harakat hingga menjadi satu bunyi, iaitu cara bacaannya la ta'manna, iaitu apabila kita menyebut manna tu, kita perlu memuncungkan kedua-dua bibir kita, iaitu saya akan ulang cara bacaannya la ta'manna. Okey, menurut cara pensyariatan Imam Hafs, iaitu beliau lebih menggalakkan cara bacaan Raum, iaitu la ta'manuna, tapi ikut kepada orang tu, iaitu dia nak baca antara Ishmam ataupun Raum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najiah binti Syafi'i, nombor metrik
di 1831104. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang bacaan imalah, di mana imalah itu bererti mencondongkan baris di atas iaitu baris fathah hampir kepada baris kasrah iaitu baris bawah. Okey, menurut pensyariatan Iman Hafs an Asim dalam Al-Quran surah Hud ayat 41 yang berbunyi bacaannya adalah majreha. Sebab apa kita sebut majreha? Berbalik kepada definisi imalah tersebut ialah mencondongkan baris di atas iaitu fathah hampir kepada baris kasrah iaitu baris bawah. Okey, kadang-kadang bila orang tak tahu cara bacaan ni, dia akan sebut majriha ke majroha ke, tapi semua tu salah. Kataan yang sebenar yang betul adalah majreha. Okey, di sini ada satu tips lah untuk nak menyebut majreha ni. Ingat satu kataan ni iaitu kataan X-ray. Okey, X-ray ni di mana ayat belakang dia tu, ray tu kita boleh aplikasikan dalam majreha. Sebab itulah dijadikan bacaan dia majreha. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa binti Muhammad Daud. Nama matrik di 1831070. Okey, saya akan sambung slide yang seterusnya iaitu bacaan yang terakhir iaitu naqal. Okey, maksud naqal ni ialah memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf sebelumnya. Okey, kita tengok ayat ni. Ayat ni ataupun bacaan ni dijumpai hanya dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Okey, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanabadhu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Okey, kita baca bi'sal ismu. Okey. Kenapa kita baca bi'sal ismu? Kita tak baca bi'sal ismu. Kita tengok balik definisi naqal tu sendiri iaitu memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf sebelumnya. Tengok al-ismu tu. Okey. Dekat alif tu ada baris kasrah. So kita pindahkan dia kepada huruf sebelumnya iaitu lam. Okey, kita akan jadi bacaan dia bi'salismu. Bi'salismu. Okey. Seterusnya, andai kata kita terberhenti ataupun tak cukup nafas bila kita baca dekat bi'salismu tu, andai kata kita tak ni. Okey, dalam pensyariatan Imam Hafs an Asim ada dua cara bacaan yang gharib. Okey, gharib ni bacaan yang nyata, okey, ataupun yang tepat lah. Okey, ada dua cara iaitu kita boleh baca dengan al-ismul fusuqu. Al-ismu fusuqu. Okey, yang kedua cara bacaan dia kita baca secara lismul fusuqu. Lismul fusuqu. Okey, itu saja. Terima kasih.